Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Selendang Hinima. Hari ini kami akan membentangkan satu lakonan skrip daripada teater Bawang Merah dan juga Bawang Putih. Dipersilakan. Babak 1, monodrama. Aku Pak Labi. Aku beristeri dua. Yang pertama Mak Kondo, yang kedua Mak Labu. Dah lama aku berkahwin dengan Mak Kondo. Dah 12 tahun, tapi aku tidak dikurniakan cahaya mata. Aku berhasrat untuk berkahwin dua. Biasalah Mak Kondo mengamuk dan meradang-radang. Tetapi akhirnya Mak Kondo aku berkahwin pula dengan Mak Labu. Alhamdulillah, kedua-dua isteri aku mengandung. Akhirnya isteri aku selamat melahirkan puteri. Dua-duanya puteri. Fikir-fikir aku beri nama yang mudah je. Bawang merah dan bawang putih. Aku, Mak Kondo, isteri kepada Pak Labi. Aku dan Pak Labi telah lama berkahwin, tetapi aku tidak dikurniakan cahaya mata. Akhirnya suami aku, Pak Labi, kahwin satu lagi dengan Mak Labu. Aku kecewa. Setelah suami aku kahwin dengan Mak Labu, aku mengandung sama dengan Mak Labu. Aku, Mak Labu. Siapa? Mak Labu. Aku isteri kedua kepada Pak Labi. Madu aku, Mak Kondo. Aku cukup bencikan Mak Kondo. Dulu, waktu aku mengandung, dia pun mengandung. Aku mengidapkan buah naga, dia pun mengidapkan buah naga. Geramnya aku. Aku Bawang Putih. Aku anak Pak Labi dengan Mak Kondo. Setelah kematian ayah, aku dan ibu aku selalu didera dan dimarahi oleh ibu tiriku, Mak Labu, dan kakak tiriku, Bawang Merah. Namaku Bawang Merah. Aku anak kepada Pak Labi dan Mak Labu. Mak Labu yang cantik dan putih itu. Kata orang kata kalau mak yang cantik, anaknya tentu juga cantik. Jadi aku ni cantik lah. Aku tak kata, tapi orang yang kata. Cantik tak aku? Aku ada adik tiri, Bawang Putih. Aku benci betul si putih tu. Orang kampung kata dia lebih cantik daripada aku. Ah, mana ada? Aku lebih cantik lagi daripada dia. Ini adalah keluarga Pak Labi yang sering bertelagah setelah kematian Pak Labi. Isteri pertamanya, Mak Kundur, sering dibuli dan dimarahi oleh Mak Labu. Mak Kundur ini orangnya penyabar dan baik hati. Madunya, Mak Labu pula berhati busuk. Kejam. Anaknya Bawang Merah juga macam tu. Dia perasan dia cantik. Kedua-dua anak beranak ini kejam dan zalim. Jauh sekali jika dibandingkan dengan Bawang Putih. Bawang Putih orangnya cantik, baik hati, penyabar dan tabah. Selalu disakiti oleh Mak Labu dan Bawang Merah. Kasihan. Babak 2. Pak Labi masuk pentas membawa joran dan bakul menuju ke sungai. Pak Labi menyanyi gembira sambil memancing. Apabila dah berbina dua ni, kenalah cari rezeki lebih. Bina dua, anak pun dua. Ayah. Mana? Okey. Ayah, marilah kita makan dulu. Ibu sudah sediakan bekalan untuk ayah. Sebentar ya, wahai anakku. Kejap lagi ayah makan. Baiklah ayah. Putih. Cepat ambilkan ayah sebuah raga. Ayah sudah dapat tangkap seekor ikan. Wah, murah rezeki kita hari ini. Aduh, Putih. Ayah, kenapa ayah? Tiba-tiba, Pak Labi disengat oleh seekor ikan sembilang yang baru sahaja tersangkut pada kailnya. Pak Labi memanggil anaknya Bawang Putih membantunya kerana tidak tahan menanggung kesakitan akibat disengat oleh ikan itu. Putih, tolong ayah. Ya Allah, sakit. Dengan perasaan yang cemas, Bawang Putih memapah bapanya pulang ke rumah. Apabila sampai di rumah, kedua-dua isterinya terperanjat melihat Pak Labi pulang dalam kesakitan. Mak Labu pergi menjemput Pawang Jidun, iaitu seorang pawang yang terkenal di kampung itu. Jidun, tolonglah selamatkan suami saya. Suami saya sakit tenat. Saya tak mahu kehilangan suami saya, Jidun. Baiklah, Mak Labu, Mak Kondo. Saya cuba bersedaya upaya untuk selamatkan Pak Labi.
Aksi pawang Jidun mengubati Pak Labi, jampi serapah dibaca. Walau bagaimanapun, Pak Jidun gagal mengubati Pak Labi. Mak Kundur dan Mak Labu berusaha untuk mendapatkan pawang yang lebih hebat, pawang Bobolien. Mak Kundur pergi menjemput pawang Bobolien. Pawang Bobolien dan jinnya datang ke rumah Pak Labi. Dijenguknya Pak Labi yang terlantar sakit. Kepalanya digiling-giling sambil mengomel. Susah, susah. Mak Kundur, Mak Labu, bawang putih dan bawang merah saling memandang antara satu sama lain dengan terpinga-pinga. Kenapa, Tok? Pak Labi ni dia setengah ikan sembilang yang berpenunggu, sukar untuk diubati. Pak Labi mengail di tempat larangan. Mak Kundur merayu, Mak Labu, bawang merah dan bawang putih menangis-nangis. Tolonglah, Tok. Kalau Pak Labi tiada, kami semua tiada tempat bergantung. Apa kami nak makan? Ya, jangan bimbang. Tok akan rawat penyakit kamu ni. Tetapi ada pengerasnya. Pawang Bobolien memandang Mak Kundur berempat. Mak Kundur, Mak Labu, bawang merah dan bawang putih saling berpandangan. Apa pengerasnya, Tok? 50,000 juta. 50,000 juta? 50,000 juta rupiah. Mereka mengangguk-angguk lemah. Pawang Bobolien memulakan jampi serapahnya. Wah, hebat penunggu ni. Kenapa, Tok? Penunggu yang mengganggu laki kamu ni bukan sebarangan jin. Nampaknya Tok perlu panggil jin Tok. Pawang Bobolien memulakan jampi serapahnya. Jin Pawang Bobolien setia berada di belakangnya. Walau bagaimanapun, Pawang Bobolien juga gagal menyelamatkan Pak Labi. Pak Labi pun meninggal dunia. Semenjak Pak Labi meninggal dunia, perselisihan dan pergaduhan antara Mak Bawang Merah dan Mak Bawang Putih selalu sahaja terjadi. Babak 3. Aksi Mak Kundur sedang membuat kerja rumah. Mak Labu masuk pentas dan terjatuh. Aduh, sakitnya. Kenapa? Oi Kundur, apa yang kau buat? Kau letak minyak atas lantai ni ya? Jahatnya kau. Jahatnya. Nah, rasakan kau. Mak Labu memukul Mak Kundur. Kenapa ni Labu? Semua kerja yang aku buat jadi tak betul pada pandangan kamu. Mak Kundur beransur pergi menuju ke perigi untuk membasuh pakaian. Dari jauh, kelihatan Mak Labu dan Bawang Merah sedang merancang untuk menghapuskan Mak Kundur. Cuba Mak fikir, macam mana kita nak hapuskan si Mak Kundur tu? Bagaimana ya, Mira? Bawang Merah membisikkan sesuatu kepada Mak Labu. Mereka ketawa terbahak-bahak. Berdekatan dengan perigi itu, kelihatan Mak Kundur yang sedang membasuh pakaian di perigi itu. Perlahan-lahan, Mak Labu berjalan mendekati Mak Kundur. Kak Kundur, mari saya bantu Kak Kundur. Tak mengapalah Labu, aku boleh cuci sendiri. Terima kasih ya Labu. Sombongnya orang tua ni, nak dibantu pun tak nak. Apalah ya, Cik Kak Kundur. Kalau begitu katamu, wahai Labu, terima kasih. Kundur bangun untuk menimba air dari perigi. Tiba-tiba, Mak Labu menolak Mak Kundur ke dalam perigi. Mak Kundur terjatuh ke dalam perigi. Mak Labu meronta meminta tolong sambil memanggil nama Bawang Putih. Tolong Putih. Tolong Ibu Putih. Mampuslah kau. Tiada seseorang pun yang akan datang menyelamatkan kau, Kundur. Pada muka perempuan tu ni. Mak Labu dan Bawang Merah ketawa terbahak-bahak meninggalkan Mak Kundur yang terkapar-kapar dalam perigi. Akhirnya, Mak Kundur mati lemas. Mak Labu dan Bawang Merah berlari meninggalkan Mak Kundur yang telah mati lemas itu. Babak 4. Bawang Putih masuk pentas. Bawang Putih sedang mengemas rumah. Bawang Putih datang menerpa ke arah Bawang Merah datang menerpa ke arah Bawang Putih. Penat sungguh hari ini. Mana ibu tak balik-balik lagi ni? Hari dah hampir senja. Putih. Oh, Putih. Mana budak comot ni? Mana kau ya, Putih? Ya, Kak Merah. Oh, di sini rupanya kau. Menyorok ya? Curi tulang. Ada apa ya, Kak Merah? Ambil ni. Pergi baju aku. Basuh, cuci. Kak Merah, Putih penat. Kasihanilah Putih. Sampai hati Kak Merah buat Putih macam ni. Memanglah aku sampai hati.
Tiba-tiba bawang merah ternampak seutas kalung. Wah, cantiknya kalung ni. Cantiknya. Kak Merah, tu kalung mak putih. Kembalikan kepada putih. Kalung ni bertambah cantik jika aku yang pakai. Bawang putih masih merayu-rayu. Mak, Ada apa Merah? ada tak merah, Mak? Wah, cantiknya. Mana Merah dapat ni? Merah jumpa di situ, Mak. Cantik tak merah pakai kalung ni? Mak Labu, itu kalung kepunyaan mak bawang putih. Kembalikan kepada putih. Tolonglah Kak Merah. Amboi, bila masa mak kau ada kalung ni? Tak pernah kulihat pun. Rupa tak cantik, comot, ada hati nak pakai kalung cantik begini. Haha. Cepat pergi basuh baju aku. Putih menangis tersedu-sedan, badannya kelebihan. Dia tertidur. Dalam tidurnya, dia bermimpi. Bayangan Mak Kundur berada di hujung kaki Putih. Putih, ibu telah mati ditolak ke dalam sebuah peti. Lama oleh Mak Kundur semasa ibu mencedok air. Ibu tak sangka dia kena tergamak melakukan perbuatan ibu terhadap ibu. Ibu telah menjadi seekor ikan kaloi dalam perigi. Bawalah makanan untuk ibu, sekepal nasi berlutut dan sayur lagi. Kalau tidak, ibu tidak dapat berkata-kata lagi untuk selama-lamanya. Ingatlah anakku, kau jagalah dirimu baik-baik. Sekarang ibu hendak pergi dahulu. Bayangan Mak Kundur hilang keluar pentas. Sebaik sahaja maknya meminta diri, Bawang Putih pun terjaga dari tidurnya. Bawang Putih menangis sekuat-kuat hatinya sambil memanggil-manggil nama ibu. Ibu, sepahati Mak Labu. Sepahati Mak Labu membunuh ibu. Putih merintih sedih mengenangkan nasibnya. Nasib meluku sayur keladi. Bawang Putih terus menuju ke dapur menyiapkan nasi melukut dan sayur keladi dan menuju ke perigi. Bawang Putih menangis sambil memanggil ibunya. Mak, ikan kaloi. Timbullah bawang putih. Datang nasi melukut sayur keladi untuk mak makan di pagi hari ini. Sebaik sahaja Bawang Putih bergurindam, ikan kaloi itu pun timbul. Tanpa disedari, segala gerak laku Putih diperhatikan oleh Merah dari jauh di celah semak. Gurindam Putih dapat. Setelah selesai memberi ikan kaloi makan, Bawang Putih pun pulang. Bawang Merah berbisik dalam hatinya. Oh, di sini rupanya si Bawang Putih datang hari-hari. Aku akan kabarkan kepada ibu. Mak, Mak. Ada apa Merah? Pekik. Ada gosip lah, Mak. Gosip apa? Bawang Merah berbisik sesuatu kepada ibunya, Mak Labu. Mak Labu dan Bawang Merah pergi ke perigi itu dan membawa sekepal melukut dan sayur keladi. Merah, cepatlah nyanyi. Nyanyi? Merah tak pandai nyanyi. Kalau bersolek tu Merah pandai lah. Kau ni Merah. Tadi kan Merah yang dengar. Cepatlah. Yalah, kejap. Merah nak ambil mood dulu. Bawang Merah pun bergurindam. Selepas beberapa lamanya, barulah ikan itu muncul. Sebaik sahaja ikan itu timbul, ikan itu pun ditangkap oleh Mak Labu. Dapat pun ikan ni. Merah. Pandainya, Mak. Ha. Jom, Merah kita balik. Ikan ni kalau digoreng sedap rasanya. Bagi suku dia tempat balik. Tengok Putih. Mana si Putih ni? Teh. Bawang Putih datang tergesa-gesa. Oh, ya Kak Merah. Ada apa? Putih penat tak? Lapar? Penat Kak Merah. Lapar. Mak Labu menghidangkan makanan tengah harinya. Bawang Putih, Mak dah masakkan makan tengah hari untuk Putih. Putih makanlah ya. Mak Labu dan Kak Merah masak untuk Putih. Yelah, aku dah mak aku masak. Kau ingat aku tak boleh masak ke? Baiklah Mak Labu. Terima kasih Mak Labu. Terima kasih Kak Merah. Nanti lepas makan, cuci pinggan tu ya. Ya Kak. Bawang Putih makan hidangan tersebut dengan penuh berselera. Bawang Merah dan Mak Labu mengintai dari dapur. Alhamdulillah, kenyangnya. Baik juga hati Mak Labu dengan Bawang Merah. Ya, tak sangka. Tiba-tiba Bawang Putih teringatkan ibunya si ikan kaloi. Diambilnya sekepal nasi melukut dan sayur keladi.
Bawang putih pergi ke perigi untuk memberikan ikan kala itu makan. Bawang putih bergurindam. Berkali-kali bawang putih mengalunkan gurindam, tetapi ikan kala itu tidak timbul-timbul. Bawang putih menangis terisak-isak. Ibu, mana ibu? Kenapa ibu tak timbul? Tiba-tiba muncul satu suara baik. Tak usahlah engkau menangis, bawang putih. Ikan kala sudah ditangkap oleh mak bawang merah dan sudah dibuat gulai yang engkau makan semalam. Sekarang engkau carilah tulang-tulangnya dan tanamlah. Bawang putih mencari-cari arah suara itu. Dia terkejut. Tidak disangka salah berlebih di dunia. Bawang putih termuntah-muntah. Sebaik sekali suara itu berlari. Ibu. Putih berlari menuju ke arah bawang pohon beringin di atas bukit sambil memanggil-manggil ibu. Ibu, putih luka ibu. Bawang putih berada di bawah pohon beringin. Dilihatnya tergantung sebuah buaya. Dengan hati yang sebab dan pilu, bawang putih berbual. Sambil berbual, bawang putih menyanyi. Pada masa yang sama, Sultan Indra Iskandar, hulu balang dan pengiringnya berburu di hutan itu. Tuanku, sudah jauh kita berjalan. Namun, ayah hutan pun tiada. Ini kan pula Kijang. Shh, Tuanku, nampaknya Kijang bertuah. Datang memperhabakan diri kepada Tuanku. Sultan mengangkat pandang menghalau ke arah bayangan pohon beringin. Datuk Menteri, cuba dengar suara perempuan sedang menyanyi. Mengarutlah engkau ni. Dalam hutan begini, mana ada perempuan menyanyi? Cuba Datuk Menteri dengar sendiri. Datuk Menteri, milik siapakah suara itu? Pengiring baginda Sultan memasang telinga. Ya tuanku, merdu sungguh suara itu. Suara Sultan dan pengiring-pengiringnya mengejutkan. Banyak putih terhenti. Putih berlari meninggalkan buayannya tanpa menoleh ke belakang. Tanpa disedari, selendang ibunya tertinggal di buayan itu. Tuan hamba. Sultan memanggil putih berulang kali. Tanpa mempedulikan panggilan itu, Sultan dan pengiringnya menghampiri buayan itu. Selendang putih diambil dan diciumnya. Datuk Menteri, siapakah gerangan gadis itu? Hati beta telah terpaut. Merdu dengar suaranya. Apakah pandangan Datuk Menteri? Ampun tuanku, molek benar dijadikan pemaisuri negeri Indra Putra. Kalau begitu, wahai hulu balang yang gagah perkasa, carikan gadis itu. Ambil selendang ini sebagai bukti. Keesokan harinya, Sultan dan pengiring-pengiring menjelajah kampung yang berada berhampiran hutan itu. Setiap rumah dikunjungi. Namun, hampa. Pemilik selendang itu tidak dijumpai. Sehinggalah Assalamualaikum. Mak Labu berada di dalam rumah mendengar salam secara perlahan. Assalamualaikum. Mak Labu Waalaikumsalam. Siapakah tuan hamba? Hamba Datuk Menteri. Datuk Menteri? Menteri mana? Datuk Menteri kepada Sultan Indrapura. Datuk Menteri berpaling kepada Sultan. Ampun tuanku, beribu ampun. Mak Labu mengangkat sebelah. Tuan hamba, kemarin kami terlihat seorang gadis bermain buayan di bukit sana. Selendang ini milik gadis itu. Gadis? Oh, memang ada. Gadis itu ialah anak patik. Kenapa Datuk Menteri? Tuan hamba, Tuan Sultan Indrapura amat berminat untuk memastikan gadis itu sebagai permaisuri Indrapura. Ya. Itu anak gadis hamba. Lalu teruja mendengar kabar itu. Kalau begitu, panggilkan anak Tuan hamba datang menghadap Tuanku Sultan. Ampun tuanku, hamba menjunjung perintah. Mak Labu bergerak ke sudut belakang. Merah? Oh, merah. Cepat, ikut mak. Ke mana? Anak Sultan datang ke rumah kita.
Anak Sultan, kacak tak? Anak Sultan? Iya, bekas. Mak Bawang Merah dan Bawang Merah datang menghadap Sultan Indrapura. Inilah anak gadis hamba, Datuk Menteri. Bawang Merah tersenyum simpul memandang Tuanku Sultan sambil mengangkat sembah. Tuanku Sultan, Datuk Menteri dan Hulu Balang memandang merah. Dahi mereka berkerut. Tuan Hamba, adakah ini milik Tuan Hamba? Datuk Menteri menunjukkan selendang itu kepada Bawang Merah. Mak Labu mencuit belakang merah meminta merah mengaku. Benar, Datuk Menteri. Itu milik hamba. Kemarin, hamba lah yang berbuai dan menyanyi di atas bukit sana. Benarkah Tuan Hamba yang menyanyi dan berbual di hutan kemarin? Datuk Menteri, apa pandangan Datuk Menteri? Apakah benar gadis ini yang beta cari? Ampun Tuanku, izinkan Patik memeriksanya terlebih dahulu. Datuk Menteri mundar-mandir mengelilingi Bawang Merah. Ampun Tuanku, mungkin benar gadis ini adalah gadis yang kemarin. Kalau begitu pandangan Datuk Menteri, bawa gadis ini ke buayan di hutan itu. Beta ingin mendengar suara merdunya. Ampun Tuanku, Patik menjujur perintah. Mak Labu dan Bawang Merah mengikuti rombongan Sultan menuju ke pohon beringin di atas bukit. Tuan Hamba, Bawang Merah, silakan Tuan Hamba berbual dan menyanyikan lagu kemarin. Bawang Merah naik ke atas buaya. Mak, mari. Iyalah. Laju, buaiku laju. Mak, buaya ni tak nak gerak. Laju, buaiku laju. Pohon beringin tegaknya tinggi, akar menjalar cecah ke bumi. Aku nak kahwin dengan anak raja. Sultan dan rombongannya menutup telinga. Suara sumbang merah menyakitkan telinga. Mereka menggeleng-gelengkan kepala. Cukup, berhenti. Tuan Hamba, adakah Tuan Hamba hanya mempunyai seorang anak gadis? Beta merasa kurang percaya. Tuanku Sultan murka, mundar-mandir menghampiri Bawang Merah. Mak Labu merasa gemetar. Ampun Tuanku, hamba ada seorang lagi anak gadis yang tinggal bersama anak. Tapi dia ni anak tiri Patik Tuanku. Ampunkan Patik Tuanku. Datuk Menteri, Ampun Tuanku, carikan gadis itu dengan segera. menjujur perintah Tuanku. Datuk Menteri terus mengheret Mak Labu kembali ke rumahnya. Mak Labu memanggil Putih. Ha, inilah orangnya. Datuk Menteri mengelilingi Bawang Putih. Datuk Menteri, beta merasakan dialah gadis yang beta cari. Dialah yang berbuai dan menyanyi dengan merdu. Tuan Hamba, siapakah nama Tuan Hamba? Nama Patik Bawang Putih Tuanku. Sedikah Tuan Hamba naik ke buaya itu dan nyanyikan lagu yang beta dengar kemarin? Patik menjujur perintah Tuanku. Bawang Putih naik ke atas buaya. Tuanku, izinkan hamba mengambil kembali selendang ibu hamba. Sultan mengembalikan selendang itu kepada Bawang Putih. Sebaik sahaja Bawang Putih menyanyi, buaya itu bergerak dengan sendirinya. Suara Bawang Putih sangat merdu seperti yang didengari oleh Datuk Menteri dan hulu balang itu. Datuk Menteri, beta yakin inilah bakal permaisuri beta. Benar Tuanku, secocok benar bagaikan pinang di belah dua. Tuan Hamba Bawang Putih, sudikah Dinda menjadi permaisuri beta, menjadi suri hidup beta? Ampun Tuanku, Patik menjujur perintah Tuanku. Datuk Menteri, Ampun Tuanku, adakah semua rakyat jelata dan orang istana beta membuat persiapan majlis perkahwinan beta dengan Bawang Putih selama 7 purnama? menjujur perintah Tuanku. Tetapi Tuanku, Ada apa Datuk Menteri? Apa yang memuskilkan Datuk? bagaimana pula dengan benda harka ini? Datuk Menteri menunding jari ke arah Bawang Merah dan Mak Labu. Mak Labu dan Merah gemetar. Hukuman apa yang harus kita jatuhkan kepada mereka, Datuk Menteri? Bunuh Tuanku. Mak Labu dan Bawang Merah terus Sultan. Tuanku,
Ampunkan patik dan anak patik Tuanku. Ampunkan patik. Cis, Tuan hamba menipu beta. Menipu Sultan Indira Putra adalah satu kesalahan yang amat besar. Tiada ampun bagi Tuan hamba. Tuanku, ampunkan ibu patik, Tuanku. Tuanku, walaupun bawang putih adalah anak tiri patik, tetapi patik menjaganya bagaikan anak patik sendiri. Bohong, ampunkan patik Tuanku. Ada apa Dinda? Setelah hamba kematian ayah hamba dan ibu hamba selalu diseksa oleh mereka. Mak Labu juga yang telah membunuh ibu hamba, Mak Kundur. Datuk Menteri! Ampun Tuanku. Beta amat buka. Apakah hukuman yang paling layak beta jatuhkan kepada Mak Labu ini? Dia telah menyakiti bawang putih. Ya Tuanku, sumpah jadi katak pisang. Tumbuk Tuanku. Mak Labu dan bawang merah terpinga-pinga dalam ketakutan. Ampunkan patik, Tuanku. Ampunkan patik. Sultan mengeluarkan keris kambing sarinya. Cis, beta sumpah Mak Labu menjadi katak pisang buat selama-lamanya. Serta berta Mak Labu bertukar menjadi katak pisang. Bawang merah meraung-raung memanggil emaknya. Datuk Menteri! Ampun Tuanku. Pemandangan bawang merah tinggal keseorangan. Beta arahkan Datuk Menteri mengambil bawang merah sebagai isteri Datuk Menteri. Kahwin? Kahwin? Kahwin patik menjunjung perintah Tuanku. Cucu-cucuku, inilah kisah bawang merah dan bawang putih yang harus dijadikan teladan. Kita janganlah menzalimi orang lain, terutamanya anak yatim piatu. Besar dosanya itu. Mak Labu yang berhati binatang yang menzalimi bawang putih dan Mak Kundur telah disumpah menjadi binatang. Setiap kejahatan yang dilakukan pasti menerima balasannya. Inilah kesudahan cerita ini. Selamat malam. Tamat. Terima kasih.